Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya hormati saudara pengerusi tetap, timbalan pengerusi tetap. Yang kita hormati, yang berbahagia Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Saya ada dengar ura-ura tapi belum sampai ke halua telinga saya sebelum ini. Cuma seolah-olah disahkan oleh jurucakap Perak tadi. Kalau benar ini adalah PAU terakhir ataupun tahun terakhir yang mana Dr. Ashraf menjadi Ketua Pemuda UMNO, yang mana saudara-saudara sendiri tahu, saya dengan Dr. Ashraf ni banyak setuju, ada juga yang tak setuju. Tetapi saya selaku naib, saya ajak kita semua bangun bagi tepukan gemuruh. Inilah Ketua Pemuda yang telah memimpin Pemuda UMNO Malaysia 5 tahun. Tahniah, terima kasih. Apapun perbezaan, apapun kelainan, ini tetap Ketua Pemuda UMNO. Kita tak akan lupa apa yang kita lalui bersama. Datuk Setiausaha, Datuk Ketua Penerangan, Yang Berhormat Datuk Penerangan, Saudara Bendahari, rakan-rakan Exco, rakan-rakan Ketua Pemuda Negeri, Ketua-Ketua Pemuda Bahagian, Naib Ketua Pemuda Bahagian, sidang perwakilan yang saya hormati dan dirahmati Allah sekalian. Mohon maaf lupa nak sebut wakil-wakil Majlis Kerja Tertinggi, Datuk Syabri Cik yang memberi ucapan cukup mantap, Datuk Lan, Datuk Sri Jamil Khair, pemerhati, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang saya hormati dan dirahmati Allah sekalian. Saudara-saudara, saya melihat PAU kali ini seperti mana PAU tahun-tahun mana pun, ada persaingan ataupun kelainan naratif-naratif yang dibawa. Sama ada naratif, untuk kali ini saya lihat, sama ada naratifnya adalah way forward, masa depan parti kita, berasaskan kepada apa yang berlaku pada pilihan raya umum 15, keputusan pilihan raya umum 15 itu sendiri, puncanya, ubatnya, ataupun naratif lain yang mana kita mengalihkan perhatian kita sedikit untuk memikirkan ataupun melalui satu proses demonization, demonisasi, kalau boleh saya wujudkan perkataan istilah baru. Atau kita menanam kebencian terhadap individu dan kelompok-kelompok tertentu. Kalau kita pilih naratif yang kedua itu untuk Perhimpunan Agung ini, yang mana hari ini saya menjadi pembuka tirai. Kalau kita pilih naratif yang kedua itu sebagai fokus naratif kita pada PAU kali ini, maka kita akan seronok memikirkan dan melabel yang ini pengkhianat, yang itu broker, yang ini ejen Muhyiddin, yang ini Barua Perikatan Nasional. Asal beza pandangan, gunting dalam lipatan. Asal ada beza pendirian, api dalam sekam. Bibir kita menyebut kesatuan parti, tapi next sentence kita ialah ini semua pengkhianat. Jadi saya lebih gemar saudara-saudara untuk pilih naratif yang pertama. Kerana baik buruk mana-mana individu, dan saya nak tegaskan sini, pada pandangan saya tak ada seorang pun yang boleh berlakon suci lah. Kita semua ada saham dalam dosa dan kegagalan ini. Baik buruk keputusan nak bersama dengan yang ini ke, nak bersama yang itu ke, nak bersama dalam kerajaan ke, tak bersama dalam kerajaan ke, semuanya berbalik kepada keputusan PRU. Kalau keputusan PRU itu tak macam keputusan PRU tempoh hari, tak ada kita nak pening-pening semua ini. Tak ada kita perlu menjustifikasikan apa yang perlu kita justifikasikan sekarang. Dan juga saya pilih naratif pertama itu
sebagai tumpuan saya kerana saya ingat kata-kata Keramat, UMNO sebuah perjuangan. Itulah istilah yang terpampang di seluruh Dewan PWTC ini pada tahun 2018 saat kita kalah tempoh hari. Dan hari ini semangat itu, jeritan batin itu, UMNO sebuah perjuangan itu tetap malah lebih relevan untuk kita amati sebagai ahli-ahli parti. Saudara-saudara, kita mewarisi ataupun UMNO ini warisan hidup bagi saya. Bukan warisan yang kita duk simpan dalam muzium. Warisan hidup. Kita mewarisi bukan hanya satu parti. Kita mewarisi satu perjuangan. Nah, perjuangan ini bukan hanya buat negara kita merdeka, buat negara kita bangun. Tapi perjuangan ini juga telah mengubah nasib hidup kita. Nasib hidup bangsa kita. Ini warisan mak ayah kita, nenek moyang kita. Perjuangan ini yang telah mengubah nasib bangsa kita daripada bangsa yang tak ada apa-apa kepada bangsa yang punya pelbagai pencapaian. Dari papa ke berjaya, dari gelap ke terang. Dari zaman nenek moyang kita makan ubi, sekarang boleh makan nasi. Dari rumah usang, sekarang ni rumah tersergam. Dari serba tidak mencukupi kepada serba mencukupi. Itu perjuangannya. Parti yang kita warisi ni, saudara-saudara, dulunya disanjung rakyat. Pada mulanya rata-rata semua rakyat. Namun dengan peredaran zaman sedikit demi sedikit terkikis. Tetapi saat kita kalah 2018 pun, orang Melayu Bumiputera masih bersama dengan kita. Orang Melayu masih bersama dengan pertubuhan kebangsaan Melayu Bersatu. Macam jurucakap wilayah tadi sebut, nama parti kita ni ada Melayu. Hari ini saudara-saudara tepuk dada ataupun tengok sendiri, tanya fakta. Kita sendiri tahu di mana kedudukan kita di mata rakyat Malaysia, termasuklah rakyat Melayu. Orang bukan Melayu kita nombor 2, yang corot. Orang bukan Melayu dah lama, kita nombor 2 pilihan. Maka atas jeritan batin UMNO sebuah perjuangan yang saya sebut, saya ingat-ingat terngiang-ngiang dalam kepala saya. Kita sebagai generasi pewaris, kita pemuda generasi pewaris, harus tanya diri, kenapa aku masuk politik? Dan kenapa aku pilih UMNO? Banyak parti dalam Malaysia ni, kenapa kita pilih UMNO? Kalau ia berkenaan dengan wang, status kerjaya, status punca rezeki dan sebagainya, mungkin apa yang berlaku hari ini kita anggap masih okey. Kalau semata-mata nak mewarisi sebuah parti yang dulunya 2/3, kemudian tak ada rasa bersalah, tak ada rasa malu, apabila sekarang ni bukan 2/3, tapi 13% kursi. Kalau kita rasa macam tu, mungkin kita anggap hari ini masih okey. Tapi kalau tujuan kita, niat kita, innamal amalu binniyat. Tidak ada erti perlakuan manusia itu melainkan niat di sebaliknya. Kalau niat kita masuk UMNO itu adalah untuk mewarisi perjuangan, meneruskan perjuangan, kemudian kita nak wariskan pula kepada zaman seterusnya, kita terima benda tu elok, kita nak serah pun benda itu elok. Kalau itu niat kita, saudara-saudara, kita pun tahu apa yang berlaku hari ini tak okey. Tak okey. Kita boleh justify soal kerajaan apa semua tu, saya tak ada isu soal parti kita. Balik pada naratif utama ni, ke PRU15. Tak okey. Kalau dah tahu tak okey, maka apa yang perlu kita buat? Saya tengok saudara-saudara, ada pencarian harapan dalam PAU kali ni. Kita nak looking for hope kan? You're looking for hope. Harapan untuk diri sendiri, harapan masa depan. Cuma saudara-saudara, kalau boleh saya ajak, kalau kita nak tahu, pada pandangan saya, kalau kita nak tahu harapan sebenar, tenung wajah wanita. Tenung wajah wanita ni bukan wanita mana-mana untuk tujuan bukan-bukan. Kebetulan isteri saya pun ada kat sebelah kanan ni. Saya ulang balik.
tenung wajah wanita ni bukan wanita mana-mana untuk tujuan bukan-bukan. Tapi wanita UMNO. Dan bukan wanita UMNO yang berjawatan besar, tapi wanita UMNO di bawah. Wanita UMNO di cawangan-cawangan, saudara-saudara. Yang mana bila bos-bos besar turun ke bahagian, dialah yang penuhkan dewan, dialah yang tekun mendengar, dialah mengangguk-angguk. Wanita itu. Wanita yang tak ada jawatan. Wanita yang tak ada kekayaan. Wanita yang tak ada cita-cita politik pun, melainkan nak melihat UMNO ni kuat. Bila kita menang, bila ada sukses, dia tumpang gembira, tapi hidup dia tak ada beza pun. Wanita itu, saudara-saudara. Macam ibu kita. Ibu kita ni bukan dia ada cita-cita lain, melainkan nak tengok anak dia berjaya. Di setiap cawangan ada wanita itu. Saya bukan kata laki-laki tak ada, tapi laki-laki ni kita kontrol. Wanita ni dia tunjuk. Bila kita kalah dia menangis. Dan tangisan dia tu ikhlas. Tak rasa bersalahkah kita anak muda kepada dia? Kerana saudara-saudara, dalam wajah wanita itu, wanita cawangan, wanita bawah ni, adalah cerminan wajah mak ayah, nenek moyang kita, generasi yang telah melahirkan kita. Generasi UMNO dulu, waktu UMNO gemilang. Itu UMNO sebenar. UMNO yang suci. Dan tanggungjawab kita sebagai orang muda pada dia. Bukan kepada mana-mana individu dalam Dewan Merdeka ini. Kerana saya tengok saudara-saudara, orang yang tak sokong UMNO pun, kesian tengok mereka. Sebab itu apabila UMNO merosot begitu teruk, anak muda yang tak pangkah UMNO pun, dia akan kesian tengok mak ayah dia kalau mak ayah dia sokong UMNO. Orang yang tak sokong pun tahu UMNO ini ada satu ketika dulu gemilang. UMNO ini banyak jasa. UMNO pernah disanjung. Jadi yang salah itu bukan perjuangan kita, saudara-saudara. Yang salah itu kita. Dan kalau dah tahu ada salah, mesti ada kemahuan untuk berbetul. Kalau rasa bersalah kepada legasi perjuangan, kalau rasa bersalah atas kegagalan seperti mana saya rasa bersalah, dan saya mohon maaf, saudara-saudara. Saya Syaril Hamdan nak mohon maaf bukan hanya sebagai bekas ketua penerangan, tapi sebagai naib ketua pemuda juga saluran 5, 6, 7 kita kalah. Kita pegang jawatan, disambut sana sini, disorong ke sana sini. Seronok. Bila ada kegagalan, at least say sorry lah. Jadi saya nak cakap, saya minta maaf. Bukan kita menafikan. Bukan perkecilkan. Bukan kita giat menjual satu naratif sempit kepada yang bawah itu. Bukan seronok mengajak, oh seronok kita nak benamkan satu tim, benamkan tim yang lain. Bukan sebut bahawa kita kena tanamkan tim broker, tim ini, tim itu. Ada pula yang kata, macam tadi jurucakap wilayah, sekarang ni bukan pertempuran mana dengan mana. Pertempurannya adalah antara broker berjaya dengan broker tak berjaya. Saya pun tak tahulah. Masalahnya broker ke tak broker ke. Masalahnya kita dah jatuh sampai 30 kursi. Jadi saya tak minat dengan naratif nak mengajak kebencian sesuatu kelompok untuk mengelak dari kita menghadapi kenyataan. Yang saya minat adalah UMNO. Yang saya minat adalah survival UMNO. Kerana percayalah saudara-saudara, besok siapa pun kemudi parti ini, siapa pun kemudi kapal yang dah banyak lubang ini, kalau tak ikhlas, tak boleh memperbetulkan keadaan, besok karam semua dah tak kira dah tim apa-apa pun. Kita dalam pemuda mesti ada kesedaran ini. Bahawa survival parti mengatasi segalanya. Sebab nama kita pemuda. Dan apabila kita bercakap tentang survival, yang diamanahkan atas bahu kita, bukan untuk setahun, bukan untuk 2 tahun. Tapi melangkaui itu. Keputusan yang kita buat hari ini mestilah yang betul untuk 5 tahun akan datang. 10 tahun, 15 tahun. Kalau yang lain nak fikir untuk hari ini, nak fikir untuk 2-3 tahun, tak boleh salahkan mereka. Tapi kita pemuda.
Kenapa pemuda satu ketika dulu disegani? Bukan semata-mata kita pendesak. Bukan semata-mata kita keluarkan kenyataan, kita demo dan sebagainya. Tapi kerana pemuda, kalau jiwa dia sebenar-benarnya jiwa pemuda, dia akan fikir apa yang terbaik untuk parti aku, untuk satu jangka masa yang panjang. Dan dia akan bersuara dan dia akan bertindak atas kepentingan itu, bukan kepentingan-kepentingan lain. Itu yang disebut idealisme orang muda. Tanpa idealisme itu, kalau sepanjang masa kita main placing, sepanjang masa kita main cantik, berubah-ubah pendirian mengikut arus, what's the point of pemuda, saudara-saudara? Macam politik Netflix pun ada saya tengok. Tukar-tukar cerita ikut mood, bukan ikut prinsip. Kemudian kita langgan bulan-bulan macam Netflix. Kalau untung kita teruskan langganan. Bila tak untung kita tukar pula yang lain. Berhentilah politik Netflix ini. Pemuda harus bawa politik perjuangan, politik berprinsip, bukan politik langganan. Dan besok saudara-saudara, kalau umur kita panjang, kalau umur parti kita panjang, kita pula akan berhadapan dengan pemuda baru pada zaman itu. Dan dia akan buat benda yang sama pada kita. Dia akan pantau kita ikhlas ke tidak. Obor perjuangan diserah dari masa ke semasa tanpa ia dibenarkan malap. Itu kita namakan peralihan generasi. Jadi kalau kita nak pastikan obor ini berterusan, kalau kita nak pastikan obor ini tak malap bawah jagaan dan jangka hayat kita, kita pemuda kembalilah pada fitrah pemuda. Buatlah keputusan dan ketetapan dalam jiwa kita bukan apa yang senang untuk hari ini, tetapi apa yang betul untuk kelangsungan perjuangan. Saya ingatkan, kita mewarisi satu parti yang ulung disegani. Takkan kita nak wariskan pula satu parti yang hampir mati. Maka persoalannya saudara-saudara, apa yang harus dibuat? Yang itu yang dikupas sedikit sebanyak oleh jurucakap tadi. Dan saya paling minat apa yang disebut Datuk Sabri Cik, panjang beliau berikan beberapa cadangan dan rumusan. Jujurnya bagi saya, kita semua setuju, tak ada jawapan yang mudah. Sebab kita dah jauh saudara-saudara. Kita jauh dari segi tarikan. Jauh dari segi populariti, jauh dari segi kaedah politik. Datuk Sabri pun bagi contoh-contoh di mana kaedah kita perlu diperbarui. Jauh dari segi aura dan karisma kepemimpinan. Kita mungkin masih berkemahiran sebagai pencatur. Bab mencatur ni, bab setting ni, UMNO memang A+. Memang champion. Sebab tu 30 kursi pun boleh lagi. Itu memang, itu jangan risau. Skill tu boleh diwarisi dari masa ke semasa. Tapi nak tarik undi atas pagar dengan organik ni cukup kurang. Apa saja kebangkitan yang kita nak usahakan mesti bermula dengan satu perkara. Selain daripada mengakui, selain daripada muhasabah dan sebagainya, kita mesti perbetulkan imej kita untuk menang kembali kepercayaan rakyat. Saya ingat semua jurucakap mengupas dengan kaedah masing-masing soal itu. Bagaimana nak menang kembali kepercayaan pengundi. Kalau kita melaung kestabilan kemakmuran tapi pengundi tak suka kita, tak percaya kita, kita kalah. Kalau kita melaung apa-apa saja tapi pengundi tak trust kita, kita tak akan menang. Jika kita dipuji melangit pemimpin-pemimpin UMNO kerana kita hebat serang, sindir, troll orang lain di media sosial, tapi pengundi perhati kita ni. Pengundi perhati kita dan tak suka cara kita, kita kalah. Kita boleh salahkan persepsi 100% seperti mana kita buat selepas 2018, atau kali ini kita boleh buat kelainan dan kita akui ada perlakuan dan tindakan kita sendiri yang mencemar imej itu. Saya serahkan pada perwakilan nak buat macam mana kita buat 2018 dulu, di mana kita kata ini semua fitnah, ini semua persepsi, ini semua sentimen yang dibuat-buat, ataupun kita berani berhadapan dengan kemungkinan ada something memang ada masalah dalam cara kita bawa parti. Selesai soal ini, yang penting adalah imej yang rakyat di luar sana suka. Bukan apa yang pemimpin cyber trooper ataupun penjawat UMNO suka. Bukan syok sendiri meraih tepukan, mengelak cemohan daripada kolam kita yang sama, yang semakin lama semakin mengecil. Selesai bab imej, saudara-saudara, suka tak suka kita kena selesai bab pengkaderan. Sampai hari ini, siapa yang sebut pengkaderan sedikit sebanyak tadi, saudara Soleh Perak? Sampai hari ini saya setuju kita belum ada satu program tersusun bagaimana kita nak merekrut
orang muda untuk mendokong parti dan perjuangan kita. Kita tak berapa nak ajar pemuda baru tentang sejarah sebenar pemuda. Kita tak ajar tentang sejarah pemuda sebagai sayap yang penuh idealisme. Kita tak didik cara bercakap di forum membina aura dan karisma dengan fakta. Kita kurang mencabar diri kita sendiri untuk mahir tentang perlembagaan, tentang ideologi, tentang urusan ekonomi. Macam mana kita nak berhadapan dengan Sadiq, dengan Hanayo, dengan Adam Adli, Howard Lee, Wan Faisal sekalipun. Ini mesti kita lakukan segera sebagai sebahagian kebangkitan. Benar, politik ini adalah sentimen, tapi di sebalik sentimen saudara-saudara, pengundi tetap gemar parti yang ada dilihat ada idea, ada inti. Rafizi pun main sentimen. Sadiq pun main sentimen. Dulu PM10, PM sekarang kita pun kuat main sentimen. Tapi mereka dilihat ada substance, ada isi, ada kemahiran dalam topik-topik tertentu. Dalam pemuda ni kita kena ramaikan. Kita kena bina. Bukan hanya untuk rekrut baru, tetapi juga untuk diri kita sendiri. Jangan ingat kita tahu semua, belajar dan sentiasa belajar. Saudara-saudara, dalam ucapan ini saya kurang menyentuh soal kerajaan. Saya lebih fokus kepada parti kerana ini PAU. Tentunya sebagai rakyat Malaysia, kita juga mengharapkan kerajaan yang ada berfungsi dan wakil-wakil kita dalam kerajaan berjaya. Cuma saya minta satu, tak perlu sangat kita puji melangit orang lain. Yang rasional dan berasaskan fakta, boleh. Yang baik kita kata baik. Tapi tak perlu sangat kot jadi saya berterupa untuk dia. Ini ada pemimpin kita sendiri, kita cemuh. Hari-hari kita cemuh. Pemimpin parti lain kita sanjung. Dulu PM dari UMNO, menteri-menteri di UMNO, kita non-stop petikai. Sampai hari ini pun kita petikai orang yang sama. Dari PM parti lain pula kita sanjung maksima. Ada something pelik di situ. Ini soal jati diri, saudara-saudara. Saya khawatir perangai lama kita susah sikit nak kikis. Bila dapat kawan baru, kita punya syok dekat kawan baru tu lebih daripada kawan tu syok dekat kita. Dan ini bukan soal, ni jangan saya sebut ni dah terus jadi pro PN. Tak. Bagi saya dalam MN pun kita buat benda sama dulu. Kita puji PAS, kita angkat PAS, kita follow PAS, kita jemput PAS. Kita ikut cara dia, kita puji cara dia. Kita pula nak tengok, oh dia punya pasti ni hebat. Dia punya apa lagi? Sekolah-sekolah dia semua hebat. Last tak jadi pun. Jangan ulangi kesilapan sama, saudara-saudara. Apapun perbezaan kita, ini family UMNO. Sayang kat family sendiri dulu. Dalam pentas PAU ni saya anggap platform untuk kita perkuatkan parti UMNO apa sahaja konfigurasi politik. Benar Tok Mat kata semalam politik ni dah rencam, kita mesti ada, tetap mesti ada kekuatan sendiri, tarikkan sendiri. Kebangkitan UMNO bukan melalui PH, bukan melalui PN. Kebangkitan UMNO mesti melalui UMNO sendiri. Kalau kita mimpi jalan kebangkitan kita, tak payah reform apa-apa, tak payah buat apa-apa, cuma berpaut, menang guna kekuatan orang lain, maka kita tak ubah dengan mentaliti shortcut yang tak akan merawat sakit kita. Saya tak kata tak boleh kerjasama. Kan kita dah diceritakan kenapa perlu tubuhkan kerajaan. Perlu kita teruskan. Tapi kerjasamalah dengan kesedaran. Ini bukan ubat sebenar. Ia perencanaan taktikal untuk satu ketika, tapi ia bukan strategi kelangsungan parti yang saya minta kita orang muda-pemuda fikirkan. Kerana kuasa atau kerusi yang dimenangi atas ihsan parti lain tanpa reform image tidak akan memperkuatkan parti kita. Ia hanya akan menambah kebergantungan parti kita kepada parti lain dan tanpa reform kita menempah kekecewaan yang lebih besar esok. Saya dah dengar juga kata-kata, kita dah cuba macam-macam. Kita buat manifesto, kita buat khidmat bakti, kita letak calon muda, calon wanita tapi kalah. So kita pun dah tak tahu apa yang rakyat nak. So kita buat je lah pencaturan ini. Saya rasa itu bukan message memberi harapan. Itu message nak buat kita terduduk, diam dan ikut sahaja. Tapi jiwa pemuda ialah jiwa berakal. Jiwa pemuda, jiwa bersemangat. Biar calar balar, jiwa pemuda tidak akan lekang terus ke jalan. Kita cari ubat sembuh sakit parti kita ini. Maka bangkitlah saudara-saudara. Sucikan niat kita. Sucikan kesetiaan kita. Setia bukan pada individu mana-mana. Setia kepada UMNO sebuah perjuangan. Dengan kesetiaan dan keberanian, malam mampu berubah jadi siang. Lara berubah menjadi ceria. Kecewa insya-Allah tak selama-lamanya. Saya ulangi, ini parti warisan mak ayah kita, nenek moyang kita.
Beranikan diri, ayuh beranikan diri. Jangan fikir apa yang kita rugi kalau kita berkata benar. Fikir apa nasib pati kalau kita main selamat hanya untuk dapat untung sehari. Kerana yang perlu selamat itu bukan kita. Yang perlu selamat itu bangsa. Yang perlu selamat itu negara. Yang perlu selamat itu parti. Kita nak tunggu jatuh berapa banyak lagi saudara-saudara sebelum kita berani. Kepada Allah kita berserah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Naib Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia, Saudara Syaril Sofi Hamdan. Buat kesekian kalinya, saya dengan hormatnya ingin menjemput